Inni as'aluka nafsal mutmainnah. Sambung tuan-puan. Ada sebahagiannya hafal yang tak hafal terus amin amin ya rabbal alamin ya. Allahumma inna nas'aluka nafsal mutmainnah tu'min biliqa'ika wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Macam mana gambaran jiwa yang tenang? 3 perkara disebut dalam doa tu. Yang pertama adalah tu'min biliqa'ik, jiwa, hati yang begitu yakin sekali bahawa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, bersiap. Ya, nak bertemu dengan Allah dengan jiwa yang bagaimana? Ya, nak bertemu dengan Allah dengan jiwa protes, jiwa tak redha dengan ketetapan Allah, dengan perintah Allah, itu sungguh menakutkan. Maka jiwa yang tenang tu, ya Allah, dia yakin dia akan bertemu Allah. Allah yang maha adil. Seluruh urusan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di akhirat. Maliki yaumiddin, yang segala-gala urusan selesai. Wa tarda biqada'ik, keadaan nafsu yang tenang ini adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi adik kakak sekalian, redha kita tu tak datang semasa itu. Ya, semasa kejadian tu. Keluarlah PL kita yang sebenar. Keluarlah kerenah kita. Sebab yang respon atas hidup ni yang dalam, iman kita. Kalau iman kita susut, itulah gambaran dia. Ya, itu memang realiti tuan-puan. Walaupun kita nak nafi, tak ada kaitan dengan iman. Mana boleh tak ada kaitan dengan iman? Tapi kadang-kadang ambil masa sampai waktu dia, tuan-puan sekalian, ya, kita belajar redha. Jadi itu jiwa yang tenang, dia mesti redha dengan ketentuan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik sahaja. Bukan bermakna tak payah berusaha untuk tambah. Boleh, silakan sempurnakan ikhtiar, sempurnakan tawakal, sempurnakan doa. Tapi untuk pada hari ini, inilah yang terbaik untuk kita. Ya, dengan perangai kita juga, dengan kadar iman kita juga, dengan kesungguhan kita juga, dengan ilmu yang sedikit yang kita ada ni juga. Maka inilah yang paling baik untuk kita. Itu salah satu doa juga. Ya, nak menggambarkan apa dia? Dibicarakan tentang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang mengenal Allah, memang tak sabar nak jumpa Allah. Dan mereka menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di sinilah Ustazah ingat pada pertemuan yang lepas, Ustazah kongsikan ya bagaimana kata-kata daripada Syekh Zarruq rahimahullah. Tuan-puan ingat lagi? Cuba tengok balik nota yang dulu. Ni mesti bawa buku lain. Ya, nota jangan tukar-tukar buku yang sama. Ni sempat lagi Ustazah nak cakap ni. Ada seorang hamba Allah jumpa Ustazah, dia cakap, Ustazah, saya ni nak menyampaikan. Ada seorang ibu bercakap pada saya. Saya tak ingatlah sama ada dia suruh sampai ke Ustazah ke tidak. Tapi hamba Allah tu menyampaikan. Dia kata, anak kepada wanita tu sakit kanser. Sakit kanser. Dia setiap pagi dia akan kata dengan mak dia, mak tak payah ganggu. Dia minta izin, dia nak tutup bilik, ya, supaya tak ada orang keluar masuk. 6:30 pagi dia kata dia ada kuliah online. Jadi tak apalah, mak dia pun tak tahulah kuliah online apa dia. Pendek cerita dia,
anak dia meninggal dunia. Yang sakit kanser ni meninggal dunia. Jadi mak ni masuk bilik tu, tengok apa yang anak dia buat, ya. Maka dia temuilah satu buku nota yang tebal. Tulis macam-macam, ya. Kat situ baru mak dia tahu, oh kuliah online dia 6.30 pagi tu mihrab Quran. Yang pagi-pagi tu. Dan anak dia buat nota tebal. Ustazah pun cakap dengan sahabat yang bagi tahu tadi, Ustazah kata, insya-Allah cuba mudahkan Ustazah ambil nota tu. Sebab apa? Ustazah nak panjangkan jadi jariah kepada si mati. Ni cerita pasal nota ya tuan-puan ya. Jadi nota dia, buku dia satu je. Tak banyak macam kita. Dia main ambil buku anak cucu kan ya. Mana yang nampak kosong muka surat tu ambil lah kejap hari ni. Tu tak jumpa cari. Ustazah dah share ni pada pertemuan yang lepas. Ustazah faham tu. Ya. Sebab kadang-kadang Ustazah pun mencari buku nota juga. Capailah mana-mana. Padahal cucu baru lepas conteng tu. Ada kosong lagi ni. Adik kakak sekalian, Syekh Zaruk sebut 3 perkara utama. Ya, yang boleh menyebabkan hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpaut sangat kepada Allah. Kalaulah perkataan terpaut ni adik kakak rasa boleh jadi keyword dia, maka ambillah. Letaklah kepala ni, ya Allah, macam mana hidup aku ni aku nak buat terpaut sungguh hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham kan terpaut hati dengan manusia macam mana? Tak ada salah manusia tu tuan-puan kalau dah terpaut dengan dia. Betul tak? Kalau dah terpaut hati, elok belaka. Yang ada yang sanggup lari ninggalkan mak bapak pun kes terpaut hati. Mak dah cakap dah tak usah, dia tu bekas penagih dadah. Mak tak faham, hidayah tu kerja Allah. Dia jawab, ya, saya nak menjadi jalan hidayah kepada dia. Sebenarnya dah terpaut hati, dia jumpa jalan. Kalau dah terpaut hati, tak terpaut jumpa alasan. Betul tak? Ni elok ni mak bagi ni guru agama. Guru agama sekarang jangan percaya, mak ramai scammer. Sebab apa? Tak terpaut jumpalah alasan. Subhanallah tuan-puan, bila dah terpaut hati ni, tertumpu pandangan, pendengaran, hati nurani pada yang siapa kita terpaut. Lupa sekejap jasa mak bapak. Lupa sekejap jasa suami ke isteri. Sekarang banyak kan isu Subhanallah tuan-puan. Wanita-wanita yang bekerja, tidak semua, tapi kena cakap. Kenapa? Takut nanti jadi barah dalam masyarakat. Wanita-wanita yang bekerja segelintir kecil. Ya, saya tak tahu besar kecil, tapi saya cakap adalah segelintir kecil. Sebab dah banyak orang bercakap, apa dia? Rupa-rupanya ada hubungan yang sampai kepada hubungan tubuh dengan laki-laki lain. Lepas tu cuba tengok macam mana orang bagi pandangan. Memang ramai. Ada je kat tempat kerja. Ya. Sampai saya pernah baca satu komen daripada seseorang. Dia kata apa? Ini adalah benda yang merebak dah kat tempat-tempat kerja. Kunci dia, wanita tu jaga solat ke tidak? Tutup aurat tu tak lagi dah. Ada wanita tutup aurat tapi tak jaga solat. Kunci dia jaga solat ke tidak? Kalau tak, itu ujian. Duduk di tengah-tengah, ada percampuran laki-laki perempuan. Ya, nak bagi tahu tuan-puan, boleh terpaut hati. Bila terpaut hati, suami orang nampak lebih baik daripada suami kita. Yang caringnya orang lelaki lain. Sebab apa? Okey, sudi mendengar. Yang suami kita ni, kita kena dengar dia. Dia bercakap. Tapi takkan sampai hilang dah batas hukum halal haram. Ya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik pada tadilah, keywordnya adalah ya Allah, sampai bulat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita faham apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Athaillah, sampai kamu merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah percaya tuan-puan, ya, seperti Syahid Ismail Haniyah, sebelum tu Abdul Aziz Rantisi, sebelum tu Syekh Muhammad Yasin. Apa sangatlah dunia ni bagi mereka. Mereka sangat rindu
nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi nak menyelesaikan tanggungjawab. Ya, selama mana hidup ni masih baik untuk mereka pada ketika itu. Jadi yang disebut oleh Syekh Zarruq 3 perkara. Yang pertama adalah iftiqaru ilallah. Ini ustazah rumuskan ya. Al-iftiqar ilallah. Merasa begitu berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berhajat. Tuan-puan patut rasa bimbang dan takut kalau rasa hajat tu makin susut. Patut rasa bimbang dan takut kalau rasa hajat makin susut. Dan patut bersyukur kalau ada sesuatu dalam urusan kehidupan kita yang menjentik hati kita untuk merasa berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tak boleh ni. Aku ni minta tolong Allah ni, minta tolong Allah ni. Betul tuan-puan? Ya? Masing-masing ni ada urusan namanya hidup. Urusan ustazah ada, urusan tuan-puan ada. Mesti ada. Dan urusan-urusan kehidupan inilah yang kita kena faham. Ini kata kunci dia, apa dia? Keberhasilan kita adalah pada seawal mana kita menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seawal mana itu berhasil. Sebab ada orang tuan-puan, dia kembali kepada Allah, dia serah pada Allah setelah terantuk tengadah. Dah terantuk tengadah, dah tak ada orang nak dengar, dah tak ada orang peduli, dah tersumbat dalam penjara, barulah nak cari Allah Subhanahu wa taala. Pun masih baik lagi selama mana peluang taubat tu masih Allah buka. Tapi manusia paling berhasil, manusia paling tinggi indeks kebahagiaan dia adalah seawal seluruh urusan ni kembalikan kepada Allah, serah kepada Allah. Maknanya apa dia? Tak putus bergantung, berharap, berhajat, terdesak dengan Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan. Ya, urusan nak datang kuliah ni kan, ya. Kadang-kadang kita rasa macam alah kacang je ni, hari-hari